Di Ramadan bulan yang mulia, selalunya kita tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kita tahan mata, tahan telinga, tahan pertuturan kata juga, selain daripada menahan perut. Tapi ini juga merupakan masa yang sesuai untuk kita menabung atau berjimat. Tapi godaan itu tetap ada. Godaan bazar Ramadan, godaan diskaun dan sebagainya. Macam mana kita nak menabung, macam mana kita nak susun strategi Ramadan ini. Kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, perunding kewangan Islam kita, dan insya-Allah dapat berkongsi sedikit pendapat dan juga strategi untuk kita menabung di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita di pagi ini untuk bercerita tentang menabung. Jadi asasnya, susahkah untuk kita menabung di bulan Ramadan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih Nas dan semua para penonton. Sebenarnya menabung ni dia adalah satu sikap yang patut kita bina daripada kecil. Jadi kalau siapa yang tidak membinanya daripada kecil, dia akan merasa kesukarannya yang amat sangat. Khususnya mereka yang dah ada pendapatan sendiri dan tidak berkira dari sudut melihat keluar masuk duit. Jadi antara punca orang kadang-kadang selalu bersemangat nak membeli adalah dia tidak melihat accounting dia punya peribadi dia. Berapa duit masuk, berapa duit keluar. Maka itu menjadikan orang sentiasa rasa ada duit lagi ni, nak kena habis. Ada duit lagi, nak habis. Lebih teruk lagi, ada duit sikit, kena tambah hutang sikit, boleh dapat benda baru. So jadi itu masalah dia. Compound lagi masalahnya. Betul, ya? betul. Jadi untuk kita yang dah biasa berjimat cermat ni, tapi kadang-kadang liku-liku kehidupan, jumlah adik-beradik, anak pinak dan sebagainya. Strategi utama untuk kita menghayati Ramadan ini, apakah langkah-langkah untuk kita pantau diri kita lah untuk cuba menabung? Baik, yang pertama sekali sudah tentulah penabung ni dia berkait dengan dua benda. Satu, sama ada kita boleh mengurangkan kos pengurusan dan kegunaan kita harian, iaitulah kos-kos makanan kita tak beli, kita masak, lalu kita dapat cut kos. Masak tu pula boleh cover untuk buka dan sahur. Kan? Jadi dan kemudian kalau ada lebih, cepat-cepat kita bekukan, jangan buang. Betul. Kita bekukan dan kemudian boleh makan 2 hari lagi. Jadi yang boleh panaskan boleh makan lagi ya. Jadi jangan kita buang. Jadi kita jangan pegang dengan tangan lah. Jadinya bila makan tu, bila lauk dalam periuk tu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua iaitulah kalau kita tak boleh kurangkan kos, jadi sebelum terbentuk kos ialah kos makanan. Yang keduanya adalah kos-kos elektrisiti kalau kita boleh, iaitulah dari sudut penggunaan aircon dengan kadar kesejukan yang kurang sikit berbanding 16 ya. Itu ada kos-kos utility yang beza besar tu ya. Beza besar ya. Betul. Kemudian yang ketiga iaitulah berkenderaan. Kalau kita boleh ada pengiraan, kita pergi kerja naik kereta, yang mana berapa petrol habis, berapa tol habis, dengan kita naik kenderaan awam. So kita kena beza. Khususnya di zaman kini, kita lihat kereta Malaysia ni makin banyak. Dan jam semakin teruk. Bila jam makin teruk, tanpa kita sedar bahawa kos pengendalian kereta itu, minyak itu, stres lagi, semua itu adalah kos. Kalau kita naik kenderaan awam, kita mungkin naik kenderaan kita dahulu, pergi ke tempat kenderaan awam, naik train ke MRT ke, contoh di Kuala Lumpur. Bagi orang duduk Kuala Lumpur, bagi orang tidak duduk Kuala Lumpur, mungkin tidak jadi isu sangat. Jadi itu juga mungkin boleh menjimatkan. Jadi inilah antara contoh-contoh lah, banyak lagi yang mesti kita jimatkan supaya kita ada duit untuk menabung. Yang kedua, ada tak pendapatan tambahan yang kita boleh dapat? Jadi sebahagian orang dia buka bazar Ramadan, dia join. Betul. Tapi dia tak pandai masak. Itu tidak amanah. Jadi pastikan kita menjual barang yang kita sendiri sanggup makan. Bukan yang kita tak sanggup makan, kita jual je. Jadi orang memang ramai yang sudah cop, sebahagiannya mengatakan bazar Ramadan ni tempat orang yang makanan yang air tak bersih, karipap angin dan lain-lain. Ala kadar. Jadi ini tidak ada keberkatan. Walaupun kita ada duit tambahan, tak ada keberkatan, maka tidak akan merasa cukup. Allah akan tarik kerana ketidakamanan kita itu. Jadi sebab itu yang pertama cara tu. Yang kedua, ada tak mana-mana kita boleh jadi ejen tanpa mengeluarkan modal? Banyak affiliate system di luar sana yang boleh mendapatkan pendapatan tambahan. Ada sebahagian orang mungkin dibawa Grab. Jadi ini semua adalah untuk menabung. Tapi poin utama lagi satu Nas, menabung tu untuk apa?
Penting. Ada di antara soundbite yang kita dengar adalah kita simpan pun untuk belanja raya juga. Itu habis jugalah. Kan? Jadi kosong-kosong lah. So, jadi sebenarnya kita menabung tu patutnya kita kena ada buat pembahagian. Lepas dapat wang tabungan, kita nak belanja raya apa? Kemudian yang keduanya apa? Kita nak mungkin untuk dikatakan tadi ada dalam interview untuk kalau saya sakit. Betul. Kalau sakit, kita jangan pakai duit kita macam tu. Tak cukup. Kita mesti subscribe kepada Takaful. Betul. Supaya Takaful boleh cover kalau ada kecederaan, kalau ada kemalangan. Jadi Takaful itu boleh pilih. Ada yang RM20-30, ada yang RM40 sebulan. Jadi itulah manfaat dia. Ya? Ataupun kita boleh beli emas sebahagiannya. Jadi jangan letakkan duit hasil tabungan dalam satu perkara untuk raya semata-mata. Kan? Jadi kita kena pelbagaikan supaya tabungan itu betul-betul sustainable, lestari, bertahan lama, ataupun satu lagi pelaburan. Tapi pelaburan ni panjang ceritanya. Panjang cerita ni, betul. Kita bimbang ramai orang kena tipu dengan scammer hari ini terlalu banyak di sosial media yang menawarkan pulangan terlalu banyak bulan-bulan. Ini soalan saya seterusnya ni. Dalam kita menabung dan sebagainya, terutama di laman digital ya. Berapa banyak offer dan sebagainya. Tiba-tiba, saya akan beri anda pinjaman 1.2K. Saya masukkan terus dalam akaun anda. Jadi anda kena bayar balik di stand. Macam-macam jenis scam. Jadi mungkin pendapat doktor di sini. Baik, yang jenis-jenis yang nampak too good to be true, yang nampak terlalu baik ni semua kebanyakannya palsu. Palsu ya? Sama juga macam main kutu contohnya. Yang boleh dapat sampai 100 orang yang menyertainya. Lepas tu kalau sekali dapat memang lebat. Ini biasanya tipu. Kalau kutu lebih daripada 12 orang ni maknanya lebih cenderung pada tipu lah. Betul. Sebab lambat sangat boleh dapat. 12 bulan. Nice. Okey, jadi itu keadaan di pelaburan. Saham adalah bagus, tapi perlukan ilmu. Kan macam saya sendiri, kita belajar banyak, kita belajar dengan duit kita yang rugi, kita ada keuntungan, alhamdulillah bagus. Kalau 3 bulan boleh dapat 30%. Ada tempat-tempat dia, tapi maknanya ada juga yang 3 bulan hilang 80%. So, jadi itu kena memang belajar. Maka oleh kerana itu, duit tabungan itu juga perlu untuk menuntut ilmu. Penting ya. Sebab tabungan kita adalah untuk meningkatkan skill kita. Bila skill kita meningkat, keboleh pasaran dan kebolehan kita untuk menjana lebih banyak pendapatan lebih baik. Jadi itu kita kena lihat lebih jangka panjang, bukan jangka pendek saja. Itu dia, doktor pun betul melangkah dengan lebih jauh untuk menyarankan anda semua ilmu adalah nombor satu, terutamanya bila kita bincang tentang pelaburan. Tapi kita step back sikit, kebanyakan kepada kita kalau nak ada duit ekstra nak melabur tu pun kita fikir 2 kali, nak beli baju raya lah. Ataupun kita nak pergi bazar Ramadan lah. Dan saya cakap terang-terang, kalau pasal bazar Ramadan ni saya sendiri tak gemar sangat ya. Saya mungkin sebab isteri saya masak sedap, alhamdulillah, amin. Tapi ada juga sekali-sekala anak-anak kita, jomlah kita pergi nak beriadah bersama-sama. Tak ada salahnya. Untuk saya tak ada salahnya di sana. Tapi bila kita dah sampai ke sana, mak saya pernah cerita lah, ini dia mata lagi besar daripada perut. Jadi mungkin doktor boleh ulaskan sikit di sini tentang godaan di bazar Ramadan tadi. Benar, tepat sekali. Jadi apabila kita dalam keadaan lapar, kita pergi tempat yang pelbagai makanan yang kita minat semua berada di satu tempat. Sudah tentulah dia akan menggoda kita untuk membelinya walaupun tidak ada keperluan dan tak mampu kita habiskan. Benda ni dah berkurun-kurun dah kita bercerita, tapi ia masih lagi berulang-ulang. Dia sebenarnya tertakluk kepada seseorang itu, bagaimana dia boleh mengawal diri dia dan menyedari kemampuan dia untuk makan tu dan akan menyebabkan kerugian dan pembaziran. Kecuali saya sebutkan tadi, perlu simpan dan bekukan. Tapi makanan di bazar saya tak pasti. Betul. Sama ada dia mampu untuk bertahan lama berbanding kalau kita masak sendiri yang lebih dalam keadaan bersih. Ya? Jadi atas sebab itu boleh sudah tentu pergi ke bazar Ramadan kerana rezeki orang-orang yang menjual itu pun bergantung kepada kita yang hadir. Betul. Jadi kita pun nak membantu mereka. Cuma sekadar-kadarlah kita untuk memilih satu atau dua lauk pada waktu ekonomi tidak bagus ini, mungkin sudah cukup satu lauk sudah mencukupi. Air kebaikannya bagi saya lah, air jangan belilah. Air ni adalah antara yang paling mahal sebenarnya. Betul. Banding kalau kita bancuh sendiri kat rumah. Betul. Tapi lagi sekali saya katakanlah, bila kita tengah berpuasa tu dah sampai depan mata kan, macam-macam warna pula ada tu, memang kita akan tergoda. Anak-anak kita pun sama, alah nak air katira lah bang, mesti sedap ni air katira ni. Jadi kita pun lembik. Tak ada salahnya untuk kita sayangi keluarga. Tapi antara strategi yang diaturkan untuk ke bazar Ramadan, saya suka pergi dengan adik-beradik. Sebab bila kita makan ramai-ramai, kita mula-mula sekali kita rasa kenikmatan untuk kita
berinfak sambil kita berpuasa tu. Kita bagi orang makan sewaktu bulan puasa ni memang hebat pahalanya. Jadi itu satu antara strateginya. Dan juga sebab bila kita beli dekat bazar ni dia berlambar-lambar kan, jadi kita makan ramai-ramai tu lebih berbaloi. Apa pendapat doktor? Baik, saya sudah tentu kita masing-masing ada pendekatan. Kalau mungkin adik-beradik meramai, dia makin meriah beli pun ada juga. Betul juga. Betul juga. Dia tengok keadaan. Jadi lagi satu strategi adalah ajak orang yang tak berpuasa pergi tu, iaitulah mana-mana isteri ke adik perempuan ke yang sedang haid. Jadi dia punya selera tu taklah tinggi sangat. Sebab dia dah makan dah. Betul. Jadi bagi kita belum makan ni sentiasa lapar. Cuma satu lagi sebelum saya terlupa. Selain daripada kita bincang pasal menabung untuk dapat duit tambahan untuk kegunaan material kita, dalam bulan Ramadan ni juga jangan terlupa kita membincangkan persoalan menabung akhirat. Alhamdulillah. Menabung akhirat. Tadi Nas ada sebut sikit bantu untuk infak. Jadi betul Nabi SAW kata man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi la yang ghaira annahu la yanqusa min ajri saim syai'a. Sesiapa yang memberi makan, menginfakkan makanan kepada orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala orang berpuasa tak kurang sama sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau kita puasa ni ada kurang-kurang juga. Tapi kalau kita sedekah ke orang tu punya puasa tu macam perfect punya puasa kita dapat. Juga Nabi ada sebut man ashba'a saiman saqahullahu min haudi la yadhma hatta yadkhulal jannah. Siapa yang beri minum kepada orang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan bagi dia minum air telaga haud, telaga Nabi SAW, yang mana kamu tidak akan dahaga sehinggalah hari masuk syurga. Jadi kita nak Nabi SAW pun banyak bersedekah. Jadi jangan lupa, walaupun kita kata saya orang miskin, manalah larat sedekah ni orang kaya. Dah. Sedekah ni yang pertama, kita beli makanan, kita beli pakaian untuk keluarga kita, niat sedekah dapat. Alhamdulillah. Jadi banyak tak sedar perkara banyak ni. Tak sedar. Jadi kalau kita nak sedekah pada adik-beradik, cari adik-beradik yang paling kita rasa tak menyampah. Kalau ada. Nabi kata kalau kita sedekah pada mereka dapat 2 pahala. Pahala silaturahim, pahala sedekah. Jadi satu lagi, bulan Ramadan jangan lupa menabung kita yang paling penting adalah bayar zakat. Zakat tak bayar, tabungan kita di dunia tu pun tak berguna, ke akhirat kita bermasalah. Apa yang kita menabung, apa strategi yang disusunkan, semua tidak berguna kalau zakat kita tak tunaikan. Sangat-sangat bernas. Dr. Zahrudin Abdul Rahman, Perunding Kewangan Islam, kita harap-harap kita dapat membawa doktor lagi dengan pandangan yang begitu tajam, jitu. Itu yang saya suka, terutama tentang kewangan ni. Kita mesti jitu bila kita cerita tentang kira-kira. Kadang-kadang kita ni suka ambil ala kadar saja.